Selamat sejahtera semua, nama saya Tan Jayi dengan nombor matrik 205623. Kemudian kami ingin menyatakan teori tentang relativisme. Relativisme ini menyatakan bahawa tidak ada kriteria bebas untuk memilih pilihan yang rasional daripada pengetahuan atau kebenaran seseorang, melainkan berdasarkan keadaan sosial, budaya dan sejarah seseorang. Sebagai pemahaman anda, teori ini juga menyatakan bahawa yang benar dan yang salah bergantung pada individu dan budaya masyarakatnya. Mari kita mengetahui lebih tentang tokoh kita, iaitu Thomas Kuhn. Beliau dilahirkan pada 18 Julai 1922 dan meninggal pada 17 Jun 1996. Beliau seorang ahli falsafah, ahli fizik dan sejarawan Amerika Syarikat yang telah menulis sebuah buku yang bernama The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962 dan telah menjadi sangat berpengaruh dalam bidang akademik. Buku tersebut ada memperkenalkan istilah pengeseran paradigma. Tahukah anda tentang pengeseran paradigma? Paradigma bermaksud landasan pemikiran atau konsep dasar yang digunakan sebagai sumber pemikiran atau pola para ilmuwan dalam usaha untuk melakukan kajian. Buku beliau banyak memfokuskan kepada keadaan yang mempengaruhi idea atau teori saintifik. Beliau juga menjelaskan perbezaan di antara sains normal dan revolusi sains. Menurut beliau, sains berkembang melalui beberapa fasa, iaitu fasa para ilmu, sains normal, krisis dan revolusi saintifik. Menurut beliau, pola pemikiran atau cara penyelesaian masalah berkait rapat dengan prinsip-prinsip yang menentukan berbagai pandangan daripada masyarakat terhadap dunia. Dan ada daripada Thomas Kuhn juga mengatakan bahawa sesebuah teori hanya digunakan sebagai terminologi untuk digunakan pakai dalam perkembangan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Hakim Ibrahim. Nombor matrik saya adalah 208-294. Okey, pertama saya ingin terangkan tentang isu yang terdapat dalam LGBT. Bagi yang tidak tahu apa itu LGBT adalah gabungan daripada lesbian, gay, bisex dan juga transgender. Okey, isu yang pertama adalah pemuda zaman kini mudah terdedah dengan adanya pelbagai media massa seperti Instagram, seperti WhatsApp, seperti Twitter. Perkara ini saya yakin ramai pemuda sekarang sangat terdedah dan tahu mengenai LGBT ini. Dan saya ingin kongsikan tentang permasalahan yang pertama adalah masalah kesihatan mental pemuda-pemuda yang terlibat dalam LGBT ini. Kajian menunjukkan bahawa kesihatan mental berbanding dengan pemuda ataupun manusia yang normal sangat-sangat rendah bagi pemuda yang terdedah dengan LGBT ini. Bukan sahaja pemuda, tak kisahlah pemuda ke ataupun siapa sekalipun, siapa yang terdedah pada isu LGBT ini, kesihatan mental mereka sangat rendah. Yang kedua adalah tingkah laku mereka bermasalah. Kajian juga menunjukkan bahawa tingkah laku yang dilakukan oleh golongan LGBT ini sangat berbeza dan boleh dikatakan sangat bermasalah. Yang kedua adalah penentangan terhadap agama. Saya yakin setiap agama menghalang
daripada perkara ini berlaku, iaitu LGBT. Tidak kira manusia itu beragama Islam, Kristian, Buddha atau apa sahaja. Yang penting saya yakin setiap agama menghalang perkara ini daripada terus berlaku dan tidak akan dibenarkan sama sekali oleh agama untuk dilakukan. Yang kedua adalah luar fitrah manusia. Seperti kita tahu, manusia dilahirkan iaitu lelaki dan perempuan, dan setiap manusia berpasang-pasangan. Apabila lelaki sesama lelaki dan perempuan sesama perempuan, saya yakin itu sangat bermasalah dan di luar fitrah manusia. Sebagai contoh, saya boleh berikan contoh, terdapat 90,000 kes penceraian adalah disebabkan LGBT. So jadi dengan itu saya yakin perkara ini sangat-sangat dihalang oleh agama. Yang ketiga adalah nilai murni dan sosial budaya. Yang pertama adalah sanggup merosakkan diri sendiri. Apabila lelaki sama lelaki dan perempuan sama perempuan, hal itu tidak menjamin manusia akan mempunyai zuriat, iaitu sudah pasti. Yang kedua adalah mereka ini sanggup menyediakan perkhidmatan untuk melepaskan nafsu mereka sesama sendiri ataupun sejenis. Selain daripada itu, mereka juga ingin mengubah diri mereka menjadi orang lain, seperti lelaki menjadi perempuan dan perempuan menjadi lelaki. Yang kedua, saya ingin terangkan tentang cabaran yang dihadapi masa kini. Yang pertama, cabaran yang dihadapi oleh penguatkuasa. Mereka ini dihalang daripada melakukan tugas. Sebagai contoh, apabila seperti institusi JAKIM mengambush kepada pihak-pihak LGBT, mereka ini berani menentang. Mereka sanggup melawan untuk menghalalkan cara mereka. Yang kedua, ditentang hebat. Mereka ini sanggup melawan, sanggup turun naik mahkamah demi mempertahankan golongan-golongan LGBT. Yang kedua adalah gerakan NGO. Mereka ini semakin berani, sangat-sangat berani melakukan kempen, seperti melakukan kempen secara besar-besaran. Sebagai contoh, saya ingin berikan adalah seperti ketika Hari Wanita Sedunia pada 8 Mac 2019, mereka ini tidak menggunakan kempen untuk membuat Hari Wanita Sedunia, tetapi mereka menambah kempen LGBT. Mereka mengatakan bahawa itu adalah hak asasi dan peribadi mereka. So perkara ini saya yakin sangat-sangat sukar untuk dibendung, tetapi saya juga yakin penguatkuasa dan juga badan-badan yang tertentu sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang daripada melakukan perkara ini. Sebagai contoh kita berikan adalah ramai ustaz-ustaz yang menasihati golongan-golongan LGBT ini kerana mereka sangat berani menunjukkan diri dalam media sosial yang terdapat di Malaysia. So saya harap selepas cabaran ini, saya harap kita tidaklah terdedah, dan kita bukan tidak terdedah, kita tidaklah mengikut apa yang dilakukan oleh golongan-golongan LGBT ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azaki bin Rashid dengan nombor matriks 207961. Okey, di sini saya akan menerangkan carangan dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah LGBT. Okey, antaranya adalah dengan mengadakan kempen. Kempen boleh dianjurkan dengan giat oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk membendung dan memeteras gejala ini. Kempen boleh diadakan menerusi media masa elektronik seperti televisyen atau internet dan media masa bercetak seperti akhbar. Iklan atau rencana tentang gejala LGBT dan
cara membasmi gejala LGBT ini seharusnya dipaparkan untuk pengetahuan masyarakat umum. Okey, antara kempen yang sesuai diadakan dan dianjurkan untuk membasmi gejala LGBT ialah seperti kempen Jom Perangi LGBT atau Hidup Sihat Tanpa LGBT. Okey, selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mengawasi keadaan anak-anak mereka pada setiap masa. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga perlu sentiasa dan dikawal rapi agar kecenderungan mereka terhadap gejala LGBT ini dapat dibendung. Ibu bapa boleh memantau anak-anak mereka dengan cara memeriksa kandungan telefon bimbit anak-anak, berkenalan dengan rakan-rakan mereka dan memahami hal pribadi anak-anak mereka. Dan tindakan yang tegas boleh diambil oleh ibu bapa sekiranya anak mereka terlibat dalam gejala LGBT ini. Okey, seterusnya adalah peranan kerajaan dengan kerjasama organisasi agama. Kerajaan dengan kerjasama organisasi agama ni perlu merangka strategik yang berkesan bagi memulihkan golongan LGBT. Misalnya menubuhkan sebuah badan kebajikan yang bertanggungjawab membawa golongan ini kembali ke pangkal jalan. Khidmat dan nasihat kaunseling juga boleh diberikan kepada golongan ini yang hanyut dalam LGBT agar mereka kembali insaf. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Izzuddin bin Wan Mazlan, nombor matrik 207737. Okey, untuk poin yang seterusnya iaitu cadangan atau langkah bagi mengatasi masalah LGBT. Yang pertama, menyekat segala kegiatan dan aktiviti yang mempunyai unsur LGBT atau mempromosikan LGBT. Aktiviti yang mempunyai unsur LGBT perlu dilaksanakan secara menyeluruh sekiranya program berkaitan dengan aktiviti ataupun bertujuan mempromosikan LGBT. Maka pihak berkuasa tersebut diberikan kuasa untuk membuat sekatan dengan tidak membenarkan apa jua perlakuan peserta maupun kandungan program atas faktor sensitiviti budaya dan agama. Segala maklumat berkenaan himpunan termasuk penganjur, penceramah dan objektif, perhimpunan diadakan wajib diberitahu di dalam borang tujuan program dianjurkan. Sekiranya program tersebut melibatkan orang Islam serta terdapat unsur-unsur yang tidak bermoral dan menyalahi perundangan syariah seperti pertandingan Ratu Cantik Maknyah dan sebagainya, pihak berkuasa agama dengan kerjasama polis dan pihak berkuasa tempatan boleh melakukan serbuan dan tangkapan untuk pendakwaan di mahkamah syariah. Hukuman akan dikenakan ke atas mana-mana individu yang menganjurkan, mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan kesalahan. Sekiranya disabitkan bersalah, pelaku boleh didenda. Seterusnya nombor 2, mendedahkan kepada orang ramai tentang keburukan LGBT. Kerajaan perlu bertanggungjawab dalam menyebarkan tentang keburukan LGBT di dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebagai contoh, dengan adanya majlis ceramah atau kempen-kempen yang memberitahu keburukan dan kesan LGBT kepada masyarakat. Selain itu, dengan menyebarkan di laman sosial atau kaca TV supaya pendedahan keburukan LGBT sampai kepada masyarakat. Di samping itu juga, poster-poster berkenaan dengan keburukan LGBT perlu diagihkan kepada orang awam dan ditampal di dinding seperti di sekolah, hospital, tempat menunggu bas dan lain-lain. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Muhammad Adnan, nombor matriks 205804. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kesan buruk menerima golongan LGBT yang mengamalkan fahaman relativism. Seperti yang kita sedia maklum, fahaman relativism menganggap sesuatu perkara itu benar jika ia diterima oleh golongan majoriti dalam masyarakat meskipun ia bertentangan dengan fakta dan logik. Kesan yang pertama, golongan LGBT
mampu menjejaskan dan mengelirukan pemikiran masyarakat, terutamanya dalam kalangan anak muda. Ini kerana mereka mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi dan mencuba berbagai perkara. Pada usia remaja, mereka sedang mencari identiti mereka dan tingkah laku mereka selalunya berdasarkan budaya masyarakat di sekeliling mereka. Jika masyarakat di sekeliling mereka mengamalkan LGBT, maka tidak mustahil jika mereka juga turut terlibat dalam LGBT. Kesan yang kedua, masyarakat akan menjejaskan maruah diri mereka kerana masyarakat luar tidak dapat menerima perbuatan mereka ini kerana ia jelas bertentangan dengan ajaran agama. Kebiasaannya, golongan LGBT ini ialah golongan ateis ataupun tidak mempunyai Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Jadi, mereka terdorong untuk hidup secara bebas tanpa terikat dengan mana-mana undang-undang meskipun hukum agama. Kesan yang ketiga, masyarakat akan menyalahi fitrah manusia yang normal. Manusia dicipta berpasangan, lelaki dan perempuan. Namun, golongan LGBT mengamalkan sebaliknya, iaitu berpasangan dengan lelaki, lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Selain itu, mereka juga menyatakan jantina tidak ditentukan melalui alat sulit mereka, tetapi ia ditentukan melalui roh atau jiwa dalam diri mereka, yang di mana ini jelas bertentangan dengan ilmu sains dan juga ajaran agama. Jadi pada pendapat kami, fahaman relativism ini tidak wajar diaplikasikan dalam masyarakat kini kerana pemikiran dan pendapat golongan relativism ini hanya berteraskan kepentingan diri dan keseronokan mereka sahaja. Tidak wajar digunakan. Sekian, terima kasih. Saya Adli Nabila binti Muhammad Isman dengan nombor matrik 206389. Di kesimpulan yang kita dapat sampaikan di sini adalah relativism adalah suatu fahaman yang secara dasarnya bertentangan dengan fahaman itu sendiri. Kerana hujah yang dibawa relativism sepatutnya relatif untuk mereka dan tidak boleh diumumkan untuk semua. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Apabila mereka mensejagatkan kerelatifan ke setiap bidang, termasuk aspek epistemologi dan ontologi. So dekat sini relativism ni sebenarnya tak betul dan tak relevan untuk diamalkan pada zaman sekarang. Sebab spektrum benar dan salah relativism yang kabur dan tidak jelas secara mutlak, dan ia akan membenarkan berleluasanya kewenangan manusia untuk melakukan apa yang dirasanya benar. So sebenarnya relativism dia hanya melahirkan semangat nak berdebat demi menyanggah autoriti dalam sesuatu bidang. Sekian, terima kasih.